kenapa sekarang ni makin lama enjin kereta makin kecil? In future, dijangka semua kereta atas jalan hanya menggunakan enjin 1.5 liter dan 1.0 liter sahaja. Biar betul. Besar mana 1.0 liter ni Ini je 1 liter. Memperkenalkan enjin masa depan 1.0 liter. Teknologi kereta sebenarnya telah bermula sejak 140 tahun yang lepas. Sejak daripada tu, engineering semakin berkembang. Dan makin lama, manusia discover enjin yang lebih besar. Makin besar dan semakin besar. Ini dinamakan sebagai era discovering teknologi. Sampaikan enjin yang terlalu besar ni lebih mendatangkan masalah daripada faedah. Dan akhirnya, sampailah kita semua ke satu era terbaru, iaitu era mastering teknologi. So, kenapa penting untuk kita faham apa itu turbo ni? Sebab satu hari nanti kita semua tak boleh lari daripada menggunakan enjin turbo. One day, tiap-tiap kereta yang korang gunakan pasti akan ada turbo. Sorry hybrid, dunia tak berminat dengan kamu. Turbo ni sebenarnya bukanlah permainan untuk orang gila semata-mata. Konsep turbo ni sebenarnya adalah untuk menghasilkan kuasa yang sama macam enjin besar tanpa menggunakan enjin besar. Kita ambil satu contoh, Proton Exora. Enjin 1.6 turbo ni mampu menghasilkan kuasa yang setara dengan enjin 2.0 liter. Of course lah, minyak dia akan lagi kuat daripada 1.6 yang tak ada turbo. Tapi secara praktikalnya, minyak dia akan lagi jimat daripada enjin 2.0 liter. Sebab secara praktikalnya, dia menghasilkan kuasa yang sama dengan 2.0 liter tanpa menggunakan enjin 2.0 liter. Betul juga. So, macam mana turbo ni berfungsi sebenarnya? Tapi sebelum tu, bagi korang yang baru terjumpa channel ni, kalau korang dah lama terfikir dan tertanya-tanyakan apa itu turbo, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Untuk kita fahami apa itu turbo, kita kena tahu dulu basic macam mana sesebuah enjin tu berfungsi. Jom. Contoh paling senang untuk kita faham, menggerakkan kereta tu adalah sama seperti kita menggerakkan basikal, iaitu dengan kayuhan. Kaki yang di atas menekan pedal ke bawah, dan bila kaki yang satu lagi tu naik, kaki tu pula yang tekan pedal ke bawah. Proses kayuhan ni dilakukan berulang-ulang dan hasil daripada daya tersebut disambungkan kepada roda melalui rantai basikal. Dan macam tu jugalah cara kita menggerakkan kereta kita, iaitu melalui kayuhan. Bukan dengan kaki kita, tapi melalui kayuhan piston dalam enjin. Kita ambil satu contoh enjin yang paling common, iaitu enjin 4 silinder petrol. Piston ni yang akan bergerak ke atas ke bawah untuk hasilkan kayuhan melalui tenaga yang dihasilkan daripada campuran petrol plus oksigen plus api yang meletupkan enjin kereta korang. Iaitu dengan proses satu, dia sedut campuran udara plus petrol melalui lubang masuk. Lubang ni yang korang panggil intake valve. Nombor 2, lepas dia sedut udara dengan bahan api tadi, piston ni akan naik balik ke atas untuk mampatkan campuran oksigen dan petrol tadi. Lepas dah mampat, nombor 3, spark plug akan keluarkan percikan api dan jadilah letupan yang menolak piston patah balik ke bawah. Nombor 4, piston naik balik ke atas, lubang valve satu lagi akan terbuka untuk buang asap kotor melalui saluran exhaust yang korang hidu setiap hari. Nice. So, 4 proses: sedut, mampat, boom, exhaust. Proses ni berulang berkali-kali, maka terhasillah kayuhan yang menggerakkan kereta korang setiap pagi untuk korang bawa pergi kerja setiap pagi. Sekarang korang dah faham macam mana enjin kereta kita berfungsi. So, barulah mudah untuk kita faham macam mana pula turbo berfungsi. Untuk kita hasilkan lebih kuasa dalam enjin, bahan api perlu dibakar dengan lebih pantas. So, kalau nak bakar lebih bahan api, masukkan je lah petrol banyak-banyak. Tapi, kalau bahan api saja tapi tak ada udara yang cukup, bahan api banyak mana pun tak guna. Sebab sesebuah silinder hanya memuatkan kuantiti udara yang terhad sahaja. Bergantung kepada berapa besar saiz silinder tu. Dan total muatan 4 silinder ni lah yang kita gelar sebagai displacement. 1.3 liter, 1.5 liter, 2.0 liter. Ini adalah saiz muatan displacement sebuah kereta. So, satu cara untuk kita masukkan lebih banyak udara dalam silinder adalah dengan membesarkan saiz displacement. Dan secara amnya, makin besar enjin, makin besarlah kuasa enjin tersebut.
Itu yang makin lama enjin ni menjadi semakin besar, daripada 2.0 pada 2.4, 3.0, 5.0, semakin besar dan semakin besar. Tapi masalahnya dekat sini, kalau enjin terlalu besar, ia akan bakar terlalu banyak bahan api dan enjin ni akan jadi lebih berat. So dengan permasalahan ni, maka terciptalah induction force yang mana kita kenali sebagai turbocharge. Ini adalah turbo. Bahagian dalam dia ada dua roda, iaitu roda pertama kita panggil turbine wheel dan satu lagi adalah compressor wheel. Bahagian ni disambungkan dengan rod di antara tengah-tengah dia yang dipanggil shaft. Daripada 4 proses pembakaran tadi, gas exhaust ni akan di-recycle dulu sebelum dia keluar ke exhaust kereta korang. Dia akan lalu turbo ni dulu. Dengan tekanan yang cukup, udara ni akan memusingkan turbine wheel, dan bila turbine wheel ni berpusing, compressor wheel yang satu lagi pun akan berpusing juga sebab dia bersambung dengan shaft dekat tengah-tengah tu. Bila compressor wheel ni spin, dia akan sedut lebih banyak udara yang masuk melalui air filter, dimampatkan untuk disumbatkan ke ruang pembakaran. Udara sekarang lebih padat, so ada lebih banyak oksigen. Lebih oksigen bermaksud lebih banyak bahan api boleh dibakar, maka terhasillah lebih boom. So proses inilah yang dinamakan sebagai turbocharging. Tapi ada satu masalah. Dalam proses memampatkan udara tadi, dia akan mengakibatkan suhu udara jadi panas. Bila suhu tinggi, ketumpatan molekul-molekul dalam udara tersebut akan berkurang. Dan motif asal turbo tadi adalah untuk dapatkan udara yang mampat, dense air. So di sinilah tugasnya intercooler yang diletakkan di antara turbo dan enjin. Udara yang panas tadi akan melalui intercooler disejukkan sebab suhu udara yang lebih rendah mempunyai ketumpatan molekul-molekul yang lebih padat. Kemudian barulah ia disalurkan kepada ruang pembakaran dan akhirnya menjadikan pembakaran enjin anda lebih efisien. Tapi mana pula datang bunyi psh, psh. Bunyi ni sebenarnya terhasil daripada tekanan yang dilepaskan daripada blow-off valve ketika korang lepaskan throttle. Ini adalah untuk mengelakkan udara yang dah di-charge tadi masuk balik ke dalam turbo. So sekarang kita dah faham, turbo sebenarnya adalah air compressor ataupun bahasa Melayu pemampat udara. So kalau korang nak lagi banyak power, korang sumbat je lah turbo yang paling besar sekali. Tapi ada satu lagi masalah yang akan timbul pula nanti. Kalau turbo terlalu besar, gas daripada exhaust akan ambil masa yang lama untuk pusingkan turbine wheel yang besar ni. Dan delay ni lah yang kita panggil sebagai turbo lag. Ya tak ya juga So macam mana kita nak selesaikan masalah turbo lag ni? Biasanya engineer akan menggunakan 2 turbo kecil berbanding dengan 1 turbo besar. Maka dengan ini terhasillah twin turbo yang kita selalu dengar. Ada banyak jenis twin turbo, 2 stage turbocharging, parallel turbocharging, dan yang paling best sekali adalah sequential turbocharging. 1 turbo besar, 1 kecil. Untuk initial dia akan lalu pada turbo kecil dulu. Turbo kecil yang respon lebih pantas ni akan beri masa untuk turbo besar dapatkan momentum. Dan bila momentum dia dah cukup, barulah turbo besar ni boleh spin dengan pantas. So selesailah masalah turbo lag tadi. Dan metod sequential twin turbo ni lah yang digunakan oleh Mazda RX-7 dan Toyota Mark IV Supra. Yang acah-acah jadi otai JDM tu jangan nak terkesan sangat lah. Penerangan ni khas untuk orang-orang noob macam kita orang ni. Tapi berbalik kepada everyday car, tujuan utama penggunaan turbo ni bukanlah untuk dapatkan lebih kuasa, tapi untuk hasilkan kuasa yang sama pada enjin yang lebih kecil. So, bila enjin lebih kecil, minyak lagi jimat. Korang jangan salah faham. Minyak 1.0 turbo tak semestinya lagi jimat daripada minyak 1.0 yang tak ada turbo. Tapi secara praktikalnya, tak semestinya tapi secara praktikalnya, enjin 1.0 turbo akan lagi jimat minyak dia berbanding dengan enjin 1.5 yang tak ada turbo. Dan mungkin ia boleh hasilkan lebih kuasa daripada 1.5 tu sendiri. Of course, selain daripada turbo, banyak lagi cara sebenarnya untuk kita hasilkan lebih kuasa. Sebab itulah sekarang ni ia digelar sebagai era mastering teknologi. Macam VTEC, design enjin yang berbeza, dan satu lagi supercharge. Supercharge ni pun sebenarnya sama macam turbo, melakukan tugas yang sama, iaitu memampatkan udara, air compressor. Cuma apa yang bezanya, turbocharge digerakkan oleh gas exhaust dan supercharger secara mechanical digerakkan oleh belt yang digerakkan oleh enjin. So untuk mudah faham, turbo gas exhaust, supercharger mechanical belt.
Mungkin kita akan bincangkan macam mana supercharger ni berfungsi dengan lebih detail dalam episod yang berlainan. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada designer dan company yang design dan sediakan t-shirt ni, baju ni. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan design beberapa t-shirt untuk kita orang bawa merchandise dan korang boleh dapatkan t-shirt tu nanti. InsyaAllah kita akan jual dengan harga yang paling berpatutan dan kita pastikan design yang terbaik untuk korang semua. Saya akan maklumkan design-design t-shirt yang terbaru tu nanti dekat Facebook kita, Nas Abdullah Ami. Pastikan korang like dan follow Facebook page kita iaitu Nas Abdullah Ami. Dan sementara tu bagi korang yang baru terjumpa channel ni, kalau korang ada gain sesuatu knowledge baru dalam video ni, saya appreciate sangat-sangat kalau korang bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Akhir kata saya Nas Abdullah. Strategi, fight, conquer. Bye.